Okey, sambung sikit. Kita habiskan ini saja muka surat ini. Dia sedar bahawa dirinya adalah hamba Allah. Manakala Allah adalah tuannya, maka baginya adalah wajar seorang hamba untuk taat dan patuh serta menuruti apa sahaja diperintahkan oleh tuannya tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Orang yang beramal dengan ikhlas pada tahap ini sama sekali tidak memikirkan balasan atas amalannya. Dia juga tidak peduli sama ada di akhirat nanti Allah akan masukkannya ke syurga ataupun neraka. Yang pasti dia hanya mengharapkan redha daripada Tuhannya. Oh, kalau nak baca panjang lagi ni ya. Setakat itulah ya. Subhanallah. Dia ada tahap ikhlas yang kedua dan tahap ikhlas yang ketiga. Tapi penerangannya juga agak panjang. Tapi kalau pendek boleh ya, kita baca pendek. Tahap ikhlas yang kedua adalah melakukan perbuatan kerana Allah dengan mengharapkan ganjaran akhirat, seperti dijauhkan daripada azab api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Tahap ikhlas yang ketiga adalah melakukan perbuatan kerana Allah supaya diberikan ganjaran duniawi seperti rizki yang lapang dan terhindar daripada perkara-perkara yang menyusahkan. Kita faham. Kita tahap ikhlas yang mana? Pertama ke, kedua ke, ketiga? Kita campur-campur, betul atau tidak? Ada waktunya yang pertama, ada waktunya yang kedua, ada waktunya yang ketiga. Apa beza 1, 2 dan 3? Yang pertama tak harap apa-apa balasan daripada Allah. Umpama seperti Rabi'atul Adawiyah. Ini wali Allah. Apa kata-kata Rabi'atul Adawiyah? Ya Allah. Sebab antara kata-kata masyhur Rabi'atul Adawiyah ialah Ya Allah, sekiranya aku beramal, aku melakukan ibadah ini kerana mengharapkan syurga-Mu ya Allah, jangan masukkan aku dalam syurga-Mu. Dan sekiranya aku beramal ini ya Allah kerana takutkan neraka-Mu, maka campakkanlah aku ke dalam neraka-Mu. Sebenarnya Rabi'atul Adawiyah bukan tidak mahu masuk syurga dan bukan nak masuk neraka, tidak. Tetapi Rabi'atul Adawiyah dia melakukan ibadah tidak harap apa-apa langsung. Tak harap pahala, tak harap syurga. Dan melakukan sesuatu bukan kerana takut neraka. Rabi'atul Adawiyah melakukan zikir sangat luar biasa setiap hari. Zikir tanpa henti, solat tanpa henti, mewakafkan dirinya untuk zikrullah. Sehingga kan ada kisah rumah Rabi'atul Adawiyah yang sangat buruk, yang sangat usang, runtuh. Dia tidak sedar langsung, yang dia nampak adalah darah. Rupanya darahnya mengalir, dia tidak sedar. Ketika dihempap oleh rumahnya, oleh atap rumahnya, dia tidak sedar. Kerana khusyuknya dia memuji, berzikir kepada Allah. Dan dia melakukan semata-mata kerana Allah, tidak mengharapkan apa-apa. Ini tahap yang sangat sukar untuk kita capai. Tahap yang kedua ikhlas adalah kita melakukan satu amalan kerana mengharapkan syurga dan kita mahu diselamatkan dari api neraka. Tahap yang ketiga ialah kita buat amalan untuk apa? Mengharapkan kebaikan akhirat dan kebaikan dunia. Sebab itu ulama bincang muslimin-muslimat. Boleh tak kita baca surah Al-Waqi'ah niat untuk dapat rezeki yang murah? Boleh atau tidak? Muslimin, boleh tak kita beramal dengan surah Al-Waqi'ah dengan niat, dengan harapan kita dilapangkan rezeki? Boleh atau tidak? Jawapannya boleh, memang boleh. Kisah yang terakhir ya, seorang sahabat Nabi. Saya tak ingat Ibnu Mas'ud ke Abu Hurairah ke, tapi sahabat Nabi yang terdekat. Tak silap saya Ibnu Mas'ud. Wallahu alam. Boleh cari ya, kalau sebab saya takut salah. Ketika dia sedang tenat, dia sudah nazak, dia sakit dah teruk, dah hampir-hampir dekat kematian. Lalu Sayyidina Uthman bin Affan pergi ziarah kepadanya. Lalu bertanya, adakah kamu sudah ada tinggalkan apa-apa harta? Kamu sudah siapkan ke tinggalkan apa-apa untuk anak-anak? Sebab tak silap ada anak-anaknya masih kecil macam itulah. Lalu dia jawab apa? Aku telah meninggalkan. Aku telah meninggalkan kepada mereka bacaan surah Al-Waqi'ah untuk dibaca pada setiap malam. Kerana aku mendengar pesanan Rasulullah. Barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap hari, maka tidak akan terkena kepapaan, tidak akan papa selama-lamanya, ataupun akan diberikan kecukupan ataupun kekayaan. Begitulah.
Sebab itu surah Al-Waqiah dinamakan surah kekayaan. Di sana ada orang yang beramal membaca surah Al-Waqiah dengan mengharapkan Allah berikan kelapangan rezeki, maka ia tidak salah. Tetapi mesti niat paling utama baca kerana Allah, mengharapkan pahala, mengharapkan redha Allah. Ibnu Mas'ud. Okey, kita baca ya. Subhanallah. Kita baca kisah ini. Ini daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Dr. Wahbah Zuhaili menukilkan sebuah hadis yang menceritakan tentang kelebihan surah Al-Waqiah dengan menyatakan, daripada Abu Zibah berkata, ketika Abdullah bin Mas'ud sedang tenat dan nazak, lalu Saidina Osman bin Affan menziarahinya dan bertanya berkenaan peninggalannya kepada anak perempuannya. Maka Ibnu Mas'ud berkata, apakah engkau risau akan puteri-puteriku menjadi fakir? Saidina Osman datang bertanya macam kita lah kan, tanya macam mana anak-anak ni. Lalu Ibnu Mas'ud menjawab, apakah engkau risau akan puteriku menjadi fakir? Sesungguhnya aku telah memerintahkan puteriku untuk membaca surah Al-Waqiah pada setiap malam. Ini kerana aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah pada setiap malam, maka tidak akan ditimpa musibah kefakiran selama-lamanya. Subhanallah. Dan ada lagi hadis dalil-dalil kelebihan membaca surah Al-Waqiah ini. Muslimin muslimat, maksudnya kita dibenarkan beramal, istighfar, orang kata melapangkan juga rezeki, zikir itu, zikir ini, dengan mengharapkan habuan dunia, tetapi mesti letak kerana Allah nombor satu. Ini tahap ikhlas yang ketiga. Jadi muslimin muslimat, jika kita tinggalkan harta yang banyak, boleh jadi anak-anak kita bergaduh. Tetapi meninggalkan amalan, ilmu akan menjaga anak-anak kita. Harta perlu dijaga oleh anak-anak. Sebab itu latihlah membaca surah Al-Waqiah. Dan siapa yang baca surah Al-Waqiah, lalu baca maksud, memang tidak fakir. Confirm tidak fakir. Saya berani sebut begini, sebab apa ya? Muslimin muslimat, surah Al-Waqiah ni cerita tentang apa? Cerita tentang kiamat, cerita tentang kematian, cerita tentang golongan kanan, golongan kiri, cerita tentang neraka. Surah Al-Waqiah cerita tentang syurga. Dan saya mula faham satu perkara bila saya baca surah Al-Waqiah dan surah Al-Waqiah dan baca terjemahan. Cuba buka YouTube surah Al-Waqiah, yang surah Al-Waqiah yang menyentuh hati, yang ada kan, terus ada terjemahan, kemudian video dia tu kalau dia cerita bab neraka, ada gambaran neraka. Bila kita buka YouTube surah Al-Waqiah yang macam tu, kita boleh menangis, naik bulu roma, ketakutan. Rupanya bila kita beramal surah Al-Waqiah dan kita faham maksud, membuatkan kita hilang cinta pada dunia. Memang benarlah, siapa yang baca surah Al-Waqiah pada setiap malam, Allah menarik perasaan cinta daripada dunia, dia tidak akan fakir. Maksudnya, dia tengok orang sibuk besarkan kereta, besarkan rumah, dia tak rasa apa-apa. Dia tengok orang himpun-himpun harta, cari harta, dia tak rasa apa-apa. Sebab apa? Surah Al-Waqiah berjaya mendidik hatinya. Tidak perlu berlemba-lemba untuk dunia. Tidak perlu rasa kurang bila tiada. Tidak perlu rasa dengki kepada orang yang lebih. Sebab itu surah Al-Waqiah surah yang menjamin kita tidak akan apa-apa. Sebab orang yang miskin sebenarnya miskin jiwa. Dah ada harta banyak, masih jadi hamba kepada dunia. Cari lagi. Ada orang kaya tetapi hatinya tidak mencintai dunia. Dia kaya, sedekah sekali 100,000, 500,000, 1 juta. Ini kaya tetapi hatinya tidak mencintai dunia. Ada orang miskin tapi hatinya sangat mencintai dunia. Sebab itu tidak semestinya miskin tak cinta dunia, tak semestinya kaya kita kata cinta dunia, tidak. Sebab kekayaan dan miskin itu pada hati, dan surah Al-Waqiah menjadikan hati kita sentiasa kaya. Tidak mengharap dan tidak menjadikan dunia adalah satu keutamaan dan menjadi berhala sembahan. Tetapi Allah lah sembahan yang hakiki. Subhanallah.